memulakan dengan latar belakang syarikat MSM Malaysia Holdings Berhad. MSM merupakan sebuah syarikat yang diperbadankan pada 10 Mac 2011 dan telah disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia pada 28 Jun 2011. MSM juga merupakan pengeluar utama gula bertapis Malaysia yang terlibat dalam pengeluaran, pemasaran dan penjualan produk-produk gula di bawah jenama Gula Pride. Seterusnya, produk yang dipasarkan oleh MSM terdiri daripada 5 jenis produk, iaitu gula bertapis putih, gula perang lembut, gula pracampuran, gula cair dan molasses. Selain itu, MSM Malaysia Holdings Berhad juga merupakan salah satu pengilang gula terbesar di Asia yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Syarikat ini juga menjalankan perniagaannya terutamanya melalui dua anak syarikat operasi iaitu MSM Pride Berhad dan MSM Sugar Refinery Johor Sendirian Berhad yang telah ditubuhkan pada tahun 1959 dan 2015 serta mengendalikan syarikat logistik iaitu MSM Logistik Sendirian Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1990. Selain itu, MSM juga telah berjaya menembusi pasaran ekspor dengan mengeksportkan produknya ke 5 destinasi utama seperti Asia Tenggara, Korea Selatan, China, New Zealand dan Australia. MSM juga merupakan salah satu daripada 50 syarikat terkemuka di Bursa Malaysia dengan modal pasaran sebanyak RM618.6 juta iaitu setakat pada 31 Disember 2019. Seterusnya adalah visi dan misi bagi syarikat MSM Berhad. Visinya adalah untuk menjadi organisasi bertaraf dunia, menguruskan kos secara efisien dan berprestasi tinggi dengan model perniagaan yang mampan dan portfolio yang pelbagai dalam perniagaan berkaitan makanan. Manakala misi bagi MSM adalah MSM berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai untuk para pemegang saham, mengoptimalkan pertumbuhan serta mencapai prestasi ekonomi, sosial dan persekitaran yang mampan, seimbang dan bersepadu melalui perubahan model perniagaan di samping meraih peluang di seluruh rantaian nilai makanan. Seterusnya kita akan beralih kepada peristiwa korporat bagi syarikat MSM Berhad. Secara ringkasnya, pada tahun 1959, MSM Pride Berhad telah ditubuhkan dan seterusnya memulakan operasi penapisan dan sistem automasi dalam sektor pengeluaran. Seterusnya, MSM Perlis Sendirian Berhad telah ditubuhkan dan seterusnya memulakan operasi pengilangan dan penapisan serta mengimport gula mentah pada tahun 1971. Pada tahun 1990 pula, MSM Logistik Sendirian Berhad telah ditubuhkan, manakala gudang MSM Pride di Sungai Buloh dan Johor Bahru telah mula beroperasi masing-masing pada tahun 1992 dan 2002 dengan kemudahan landasan kereta api. Seterusnya, MSM Pride telah meningkatkan kapasiti penapisan tahunannya pada tahun 2007 dan 2010, manakala MSM Malaysia Holdings Berhad pula telah ditubuhkan dan diikuti dengan kejayaan penyeraian MSM di Bursa Malaysia pada 2011, lalu menyambut ulang tahun Jubli Emas yang ke-50. Selain itu, MSM Johor dan MSM Dubai pula telah ditubuhkan pada tahun 2015 dan dilancarkan pada tahun yang berikutnya. Seterusnya, MSM Johor telah mulakan operasinya pada tahun 2018 dan akhir sekali MSM mencapai kejayaan di mana syarikat berada di kedudukan yang ke-8 penapis gula terbesar di dunia pada tahun lepas iaitu 2019. Berikut merupakan syaratan akhbar yang menunjukkan bahawa MSM telah melabur kira-kira RM1 bilion untuk membina kemudahan kilang penapisan gula yang terbesar di Tanjung Langset, Pasir Gudang, Johor pada tahun 2016. Kilang berkenaan dibina atas tanah seluas 20 hektar dan menjadi kilang penapis gula ketiga selepas MSM Pride di Pulau Pinang dan MSM Perlis. Projek kilang penapisan di Johor tersebut membolehkan mereka meningkatkan kapasiti pengeluaran tahunan gula bertapis kepada 3.25 juta tan setahun berbanding dengan pengeluaran semasa
sebanyak 1.25 juta tan. Seterusnya, saya akan membentangkan pengiraan WACC. Berikut merupakan maklumat yang kami perolehi daripada laporan kewangan tahunan MSM Malaysian Holding Berhad pada tahun 2016. Bagi WACC, kami menggunakan formula WE darab RE tambah WD darab RD darab 1 tolak T, di mana WE adalah jumlah ekuiti bahagian jumlah hutang dan ekuiti. WD pula adalah jumlah hutang firma bahagian jumlah hutang dan ekuiti. RD pula adalah jumlah faedah bahagian jumlah hutang firma. Bagi RE pula, kami akan menggunakan kaedah DCF, di mana dividen yang dijangkakan pada tahun hadapan dibahagi dengan current stock price tambah dengan dividen growth rate. Memandangkan dividen pada tahun 2016 adalah lebih rendah berbanding tahun 2015, dividen growth rate menjadi negatif. Ini menyebabkan RE yang kami perolehi juga menjadi negatif pada negatif 0.18%. Berdasarkan laporan kewangan tahunan MSM Malaysian Holding Berhad pada tahun 2016, WD adalah 25.82%, WE 74.18%, cost of equity negatif 0.18%, cost of debt 1.94%, tax rate 24% dan WACC sebelum pelaburan yang kami perolehi adalah 0.24%. Selepas pelaburan dibuat, jumlah ekuiti dan jumlah hutang masing-masing akan meningkat sebanyak 1 bilion. Jadi, WD yang baru ialah 36.16%, WE yang baru adalah 63.84%, cost of equity masih sama pada negatif 0.18%, cost of debt yang baru adalah 0.79%, tax rate masih sama iaitu 24%. Jadi nilai WACC selepas pelaburan adalah 0.10%. Saya akan meneruskan dengan aliran tunai bebas tahun kosong FCF kosong, di mana kos permulaan melalui pelaburan sebanyak RM1 bilion dan belanja pembinaan kilang sebanyak RM230 juta yang akan menjumlahkan sebanyak RM1.23 bilion. Jangka akhir ekonomi dijangkakan sebanyak 11 tahun dan pengiraan susut nilai menggunakan MSCRS 10 years class, di mana kadar telah ditetapkan pada tahun pertama ialah 0.1, tahun kedua sebanyak 0.18, tahun ketiga 0.14, tahun keempat 0.12 dan seterusnya. Jalan pengiraan untuk aliran tunai operasi projek ialah hasil jualan, tolak pinjaman daripada syarikat yang berkaitan, tolak belanja susut nilai akan mendapat earning before income tax, tolak dengan cukai 24%, tambah dengan susut nilai dan tolak dengan kos kewangan. Untuk tahun pertama, hasil jualan kami mengandaikan syarikat akan mendapat sebanyak 1.05 bilion dan akan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya sebanyak 5% setahun. Untuk pinjaman daripada syarikat yang berkaitan, hanya pada tahun pertama sebanyak 1.25 bilion dan kos kewangan amountnya kami ambil daripada nyata kedudukan kewangan sebanyak 13,417,000 dan akan berkurangan sebanyak 2% setahun untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk menentukan sama ada projek ini boleh diteruskan ataupun tidak ialah melihat daripada amount yang terdapat daripada NPV. Jika NPV bernilai positif, maka projek boleh diteruskan. Ditambahkan lagi jika IRR dan MIR yang nilainya lebih tinggi daripada WACC mengukuhkan lagi bahawa projek ini boleh diteruskan. Nilai NPV, IRR dan MIRR yang diperolehi menunjukkan bahawa projek penapisan gula di Johor ini wajar dilakukan. Hal ini kerana NPV yang diperolehi adalah bernilai positif iaitu RM8,781,544 dan nilai IRR iaitu 42% lebih besar daripada nilai WACC iaitu 0.10%. Dan MSM Malaysia Holding Berhad juga dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar daripada kos yang dikeluarkan. Dan projek ini dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran gula bertapis kepada 3.25 juta tan daripada 1.25 juta tan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan analisis kewangan dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan.
Nisbah semasa. Nisbah semasa bagi syarikat MSM pada tahun 2016 menunjukkan 1.646 di mana bagi setiap RM1 liabiliti semasa, syarikat MSM mempunyai RM1.65 untuk menjelaskan hutang, manakala pada tahun 2017 ialah 1.259 di mana setiap RM1 liabiliti semasa, syarikat MSM mempunyai RM1.30 untuk menyelesaikan hutang. Ini menunjukkan penurunan berlaku dari tahun 2016 kepada tahun 2017. Nisbah cepat bagi syarikat MSM pada tahun 2016 menunjukkan 0.745 di mana bagi setiap RM1 liabiliti semasa, syarikat MSM mempunyai 0.75 sen untuk menjelaskannya kecuali inventory akhir, manakala pada tahun 2017 ialah 0.562 di mana setiap RM1 liabiliti semasa, syarikat MSM mempunyai 56 sen untuk menyelesaikan hutang kecuali inventory akhir. Ini menunjukkan penurunan turut berlaku dalam nisbah cepat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Perolehan inventory bagi syarikat MSM pada tahun 2016 ialah 2.99 kali di mana perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 3 kali dalam setahun. Manakala bagi tahun 2017 menunjukkan perolehan inventory 3.7 kali iaitu membeli inventory baru sebanyak 4 kali dalam setahun. Peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 ialah kerana pada tahun 2017 mereka telah memperhebatkan lagi di seluruh Malaysia. Perolehan aset tetap juga turut mencatatkan penurunan dari 1.66 kali kepada 1.57 kali. Bagi pusing ganti, jumlah aset bagi tahun 2016 ialah 0.82 kali di mana nisbah pusing ganti aset tetap yang tinggi adalah lebih baik. Bagi tahun 2017 berlaku penurunan di mana pusing ganti aset tetap hanyalah mencatat 0.78 kali. Purata tempoh kutipan pada tahun 2016 ialah 48.12 hari di mana ia menunjukkan purata bilangan hari untuk mengutip hutang. Pada tahun 2017 pula ialah 46.22 hari. Ini menunjukkan syarikat MSM mendapat mengutip hutang pada tahun 2017 lebih baik daripada 2016. Nisbah hutang mengukur peratusan hutang yang digunakan dalam membiayai aset syarikat. Pada tahun 2016, nisbah hutang ialah 0.384, manakala pada tahun 2017 ialah 0.434. Ini menunjukkan bahawa semakin tinggi nisbah, semakin tinggi risiko dan keupayaan untuk meminjam akan menurun. Time interest earn ialah mengukur keupayaan firma untuk memenuhi obligasi pembayaran faedah pinjaman setiap tahun. Pada tahun 2016, TIE adalah 11.07, manakala pada tahun 2017 ialah negatif 0.703. Pada tahun 2017, syarikat telah berbelanja banyak di bahagian pembayaran faedah pinjaman. Memandangkan pada tahun 2016, syarikat MSM telah mengambil pinjaman bagi pembinaan kilang baharu mereka di Johor pada tahun 2017. Oleh itu, EBIT yang diperolehi oleh MSM pada tahun 2017 ialah negatif. Dan disebabkan itulah TIE pada tahun 2017 ialah negatif. Margin operasi pada tahun 2016 ialah mencatatkan 5.59% dan pada tahun 2017 ialah negatif 0.06%. Margin keuntungan pada tahun 2016 ialah 4.54 dan pada tahun 2017 ialah negatif 1.23%. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 4 sen pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mereka memperolehi nilai negatif iaitu 1 sen. Basic power earning pada tahun 2016 ialah 4.60% dan pada tahun 2017 ialah negatif 0.46%. Ini telah berlaku penurunan daripada tahun 2017 ke 2016. Manakala pulangan atas aset
pada tahun 2016 ialah 3.74, manakala bagi tahun 2016 ialah negatif 0.96%. Pulangan atas ekuiti pada tahun 2016 ialah 34.35, manakala pada tahun 2017 ialah negatif 4.54. Mengapa nisbah yang diperolehi pada tahun 2017 ialah negatif? Hal ini kerana untung kasar dan untung bersih bagi syarikat MSM pada tahun 2017 adalah negatif. Akhir sekali adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengiraan MPV, IRR dan MIRR. Pengiraan ini dilakukan bagi mengetahui projek tersebut perlu diteruskan atau tidak. Dan pelaburan yang dilakukan di Johor ini adalah menunjukkan bahawa nilai MPV adalah positif dan nilai IRR dan MIRR adalah lebih besar daripada nilai WACC. Dan yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan bagi mengetahui segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh projek semasa projek itu dilaksanakan ataupun projek telah siap. Analisis SWOT yang pertama iaitu kekuatan. Kekuatan projek ini adalah dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran tahunan gula bertapis. Dia juga dapat menjaga dan meningkatkan kualiti produk dan membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat. Produktiviti dapat dicapai dengan kadar kecekapan operasi yang tinggi di mana dapat membuat harga produk barangan akhir paling kompetitif. Dan MSM juga dapat menguasai peratus yang tinggi dalam pasaran gula di pasaran domestik. Seterusnya, kelemahan. Projek pembinaan kilang penapisan guling ini mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Dan apabila MSM dapat mengeluarkan produk gula secara pekal, mereka dapat memonopoli pasaran gula. Seterusnya adalah peluang. MSM dapat memasuki pasaran luar negara kerana mengeluarkan produk gula yang banyak. Dengan pembinaan kilang baharu ini juga, MSM dapat meluaskan pasaran di seluruh Malaysia dan dapat memberikan persaingan hebat dengan syarikat-syarikat luar yang mengimport gula. Seterusnya, kekurangan gula global juga dapat membuka peluang MSM memperkukuhkan lagi ekspor. Dan akhir sekali iaitu ancaman, gula mentah yang diekspor tidak berkualiti atau tidak memenuhi piawaian yang diinginkan oleh MSM dan penyelundupan gula yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab dapat mengeluarkan gula di pasaran.